Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lallahu ashaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardin falah fanfalatat minhu wa 'alayha ta'amuhu wa sharabuhu fa'aysa minha fa'ata shajarah fadtaja'a fi dhilliha وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة فرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. Atau kama qal, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, nescayalah Allah Subhanahu wa taala itu akan jadi sangat gembira apabila hamba Allah bertaubat kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata Allah Subhanahu wa taala tentu seronok kalau sekiranya ada di kalangan hamba Allah ni yang bertaubat kepada dia. Kalau ada di kalangan kita ni sebut astaghfirullahalazim, minta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar. Bila ada di kalangan kita kata macam tu, Allah cukup seronok. Tuan-tuan, kita manusia, kita bagi apa-apa ke orang sebut terima kasih kat kita, kita rasa macam mana? Manusia pun kalau dia bagi apa-apa ke orang menghargai pemberian dia seronok. Ni kepula Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang bagi segala-gala dekat kita. Kalau kita sebut alhamdulillah, Tuhan cukup seronok. Apatah lagi kita manusia ni minta ampun kepada Allah, Allah lagi seronok, kerana minta ampun menunjukkan Allah Tuhan Maha Besar. Bukan semua orang boleh bagi ampun. Orang yang boleh bagi ampun ni, orang yang boleh bagi maaf dekat manusia ni, orang tu tentu hebat. Ibu bapa boleh memaafkan anak, ibu bapa hebat. Guru boleh memberi maaf kepada murid, guru hebat. Kawan boleh memberi maaf kepada kawan, kawan yang boleh bagi maaf ni hebat. Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan Rabbul Alamin. Bila hamba dia buat salah, hamba minta ampun pada dia, Allah cukup seronok. Maka terbukti besar Allah Subhanahu wa ta'ala apabila orang minta ampun pada dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
lallahu ashaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaih min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardin falah. Nak banding seronoknya Allah ni bila kita minta ampun dekat dia, nak banding dengan seronok manusia yang kehilangan kenderaan dia di tengah padang yang luas, tak boleh banding. Nabi nak bawa cerita di sini. Nabi kata ada seorang manusia bawa satu kenderaan, bawa unta dia pergi tengah padang pasir, fanfalatat minhu, tiba-tiba unta tu terlepas hilang. Wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuh, sedangkan atas belakang unta tu makanan, minuman, bekalan macam-macam ada atas belakang unta tu. Fa aisa minha, hilang unta ni, dia punya cari tak jumpa sampai hampir putus asa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, fa ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha. Penat duk cari unta hak hilang ni, dia berjalan-jalan jumpa pokok, duduk bawah pokok, sandak bawah pokok, terlena. Wa qad aisa min rahilati, dalam keadaan dia dah putus asa dah give up dah, memang dah yakin dah unta dia yang membawa segala macam bekalan, makanan, minuman ni hilang, memang tak jumpa dah. Dia dah give up dah, tak mau cari dah unta ni, memang cari pun tak jumpa. Terlena bawah pokok tu dalam keadaan putus asa. Fabainama huwa kadzalik idh huwa biha qa'imatan 'indah. Dia dah tak harap dah jumpa balik unta tu, tiba-tiba celek-celek mata daripada lena, unta tu duduk ada tepi dia. Fa akhadha bi khitamiha, dia terus pegang tali hak ikat unta tu. Summa qala min shiddatil farah, kerana terlalu gembira, tak sangka benda hak hilang ni boleh jumpa balik, terlampau gembira. Berkata orang ni, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Sampailah dia kata, ya Allah, dia kata, kamulah hamba aku dan aku Tuhan kamu. Tersasul. Akhta'a min shiddatil farah, dia tersilap tu kerana terlampau seronok. Hadis ni nak gambarkan satu orang manusia kehilangan satu benda yang sangat penting bagi dia, dan dia cari benda ni, cari punya cari, tak jumpa, sampai dia dah putus asa dah, sampai dia rasa benda ni memang tak jumpa dah. Tiba-tiba benda tu mai duduk tepi dia. Seronoknya dia yang tadi ni duk sangka hilang terus benda ni, tiba-tiba benda ni jumpa balik. Seronoknya dia ni sampai dia bercakap pun tersasul. Dia kata, ya Allah, terima kasihlah. Dia kata, sesungguhnya kamu hamba aku Tuhan kamu. Terbalik dia nak kata, ya Allah, terima kasihlah, kamu Tuhan aku hamba kamu. Dia nak kata yang tu terlampau seronok. Terbalik hak dia kata tu. Nabi kata manusia ni bila terlampau seronok, dapat satu benda yang dia tak sangka nak dapat, terlampau seronok sampai tersasul. Punya seronoknya manusia ni. Manusia ni punya seronok, nak banding dengan Allah seronok. Bila manusia minta ampun dekat dia, tak boleh banding. Allah lagi seronok daripada tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita semua ada pengalaman hilang benda. Semua kita ni ada pengalaman. Cuma ada orang hilang benda besar, ada orang hilang benda kecil. Ada orang hilang kereta. Beli kereta sampai 4-50 ribu, pergi parking depan supermarket, naik pergi membeli belah, turun mai tengok tak ada. Tak tang ni tadi dia kata. Tapi pasal apa tak ada? Ini dia kata tak tang lah ikut pusing parking lot Carrefour tu, pusing parking lot tu sampai habis, tak jumpa. Dalam hati ni kata, tunggu dah, hilang dah kereta ni, memang hilang dah. Cari habis tiap-tiap satu lot, cari tak ada kereta dia, memang tak ada dah. Nak teriak pun malu korang pasal tua dah. Tak teriak pun benda 4-50 ribu punya harga. Dalam keadaan punya kecewa tu, duk ada sebelah. Macam mana tadi dah lalu dah boleh tak nampak benda, tak tahu nak abang. Seronok hilang kereta, jumpa balik, seronok.
Orang suruh cerita, hang boleh cerita tak macam mana hang yang seronok? Tak boleh cerita. Allah saja yang tahu. Seronoknya aku bila jumpa balik kereta hak hilang ni. Allah saja yang tahu betapa seronoknya. Kita punya seronok sampai tak tahu cerita. Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi kata, Allah lebih seronok daripada tu lagi kalau ada hamba dia minta ampun pada dia. Maksud hadis tu tuan-tuan, manusia semua ada dosa. Kita berdosa, kita minta ampun dekat Allah. Allah sangat seronok kerana kita ingat dekat dia. Dan dia Tuhan kita. Muslimin dan muslimat yang dia rahmati Allah sekalian. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Kata dia anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a asy-syams min maghribiha atau kama qala, hadis riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala buka tangan dia pada waktu malam. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala buka rahmat dia pada waktu malam untuk menerima taubat orang yang buat dosa pada waktu siang. Malam Allah buka rahmat dia. Allah bersedia nak terima orang-orang yang berdosa siang untuk minta ampun dekat dia. Waktu malam Allah buka rahmat dia dengan luasnya. Dan demikian juga wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musi'al lail. Demikian juga pada waktu siang Allah buka rahmat dia seluas-luasnya untuk nak terima orang yang berdosa malam minta ampun dekat dia. Maknanya siang malam Allah duk tunggu kita minta ampun kat dia. Allah tunggu. Macam mana mak pak duk tunggu anak balik raya. Duk tunggu. Duk kata hari ni nak balik, tak jadi balik. Duk harap esok balik. Duk harap esok balik, tunggu tak balik. Duk harap lusa balik. Duk tunggu lusa nak balik, tak balik. Duk harap tulat balik. Macam mana mak pak duk harap anak-anak balik tu. Lebih pada tu Allah mengharapkan kita minta ampun dekat dia. Ibu bapa duk tunggu anak balik ni, duk tunggu-tunggu anak balik sungguh. Air mata aja keluar yang menceritakan keseronokan anak balik raya dengan dia. Air mata aja keluar menceritakan seronok dia. Allah Subhanahu wa ta'ala siang duk tunggu orang yang berdosa malam minta ampun dekat dia. Malam duk tunggu orang yang berdosa siang minta ampun dekat dia. Demikianlah luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala duk tunggu kita minta ampun ke dia. Hatta tatlu'a asy-syams min maghribiha, sampailah matahari terbit belah barat. Maknanya sampai kiamat Tuhan duk tunggu kita minta ampun dekat dia. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, kata dia anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir atau kama qala, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan terima taubat semua hamba dia selagi mana nyawa tidak sampai di ghargharah. Yugharghir maksud dia ghargharah ni. Bila kita minum ayam, kita buat tu dia panggil yugharghir. Ni, dia duduk tanggar-garah. Selagi mana nyawa tak terbit keluar daripada badan manusia, selagi itu Allah akan terima taubat manusia. Tapi bila nyawa dah sampai di garah-garah, masa tu baru menyesal, Tuhan tak terima taubat dia. Dalam Quran ayat 18 surah An-Nisa, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, walaysatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadakumul maut qala inni tubtul an. Sadaqallahul azim. Maksud dia Allah berfirman, taubat tidak akan diterima bagi mana-mana orang yang buat dosa. Taubat tidak akan diterima daripada mana-mana orang yang buat dosa hatta iza hadara ahadakumul maut, apabila
nyawa sudah sampai dekat nak mati. Dah nyawa nak terkeluar sikit lagi. Qala inni tubtul an. Dia kata, sesungguhnya sekarang aku nak bertaubat. Tuhan tak terima. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, selagi kita boleh langkah kaki main masjid, sembahyang maghrib, mengaji kitab, tunggu sampai sembahyang isya, habis sembahyang isya kita balik, selagi itu Allah Subhanahu Wa Taala duk tunggu kita minta ampun kat dia. Banyak tuan-tuan, dosa kita cukup banyak. Dosa hak buat dengan niat nak buat dosa, dosa hak tak sengaja buat, macam-macam dosa ada kat kita. Dosa kering, saja-saja tak patut benda tu jadi dosa kat kita, kita pergi jadi dosa juga. Tak ada apa, duk elok-elok, duk mengaji elok-elok, tengok satu orang bangkit keluar, kita duk kata, apa ni orang tengah duk mengajar bangkit keluar, tu bukan apa, tu hak ustaz kata kena kat dia, tu bangkit keluar. Kita ingat buruk kat dia, buruk sangka kat dia, dosa. Duk dalam majlis ilmu, duk i'tikaf, berdosa, dosa kering. Saja aja. Berapa banyak dosa macam tu main kat kita. Berapa banyak. Kita tengok satu benda, tengok aja, lintas dalam hati tak elok ke benda kita tengok. Tidakkah itu satu dosa? Apa hak kita untuk nak buruk sangka dekat dia? Sedangkan dia tidak tunjuk terang-terang dia satu orang yang buat salah. Kita buruk sangka pada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah duk tunggu kita minta ampun dekat dia, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala banyak-banyak. Nabi SAW tak kurang daripada 70 kali istighfar pada Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi taufik dan hidayah kepada kita semua dan kita menjadi orang yang bertaubat di atas dosa, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 9. Muka surat 33. Jilid 9 muka surat 33. Kita masuk satu bab baru, kata dia bab ma jaa la tas'alul mar'atu talaqa ukhtiha, iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis tidak boleh perempuan minta ia akan talak saudaranya. Malam ni kita nak tengok satu tajuk. Satu orang perempuan tidak boleh minta dekat satu orang laki-laki supaya laki-laki itu ceraikan mana-mana isteri dia. Tak boleh. Satu orang laki-laki yang sudah ada isteri, dia pergi nak menikah dengan satu perempuan yang seorang lagi, maka perempuan nak dinikahi oleh dia ni syaratkan dekat laki-laki ni, aku sanggup menikah dengan hang dengan syarat hang cerai bini hang adu ada. Perbuatan itu dilarang oleh agama. Ataupun sebaliknya, satu orang laki-laki dah ada satu isteri, dia pergi menikah pula satu isteri lagi sengah-sengah. Isteri tu tahu kata dia menikah seorang lagi, dan dia tahu kata dia sudah dimadukan oleh suami dia, maka dia kata dekat laki dia, abang, dia kata abang dah pergi menikah seorang lagi, lah ni abang pilih saya ke dia tu. Kalau abang mau dia tu, abang cerai saya. Sama juga, Islam tak bagi benda macam ni, Islam tak izin berlaku dalam masyarakat. Begitu. Ketahuilah saudaraku, seorang yang beristeri satu ataupun beristeri dua ataupun beristeri lebih, dengan cukup senang sentosa kehidupannya, boleh jadi seorang perempuan yang bujang datang kepadanya, lalu katanya, hai laki-laki, aku suka berkahwin dengan engkau sebagaimana kehendakmu. Dia ni ada pun 2 ataupun 3 dah bini, mai pula satu orang lagi satu macam punya offer dekat dia. Dia kata, aku tahu hang pun ada duk minat dekat aku nak beritahu aku pun tidak kurang minat dekat hang. Dia kata begitu, dia mai kata, maka aku beri kepadamu dengan suka hati aku. Dia kata, aku tak ada masalah. Kalau hang mau aku jadi bini hang, no problem. Dia kata. Dan aku sedekahkan kembali isi kahwinku kepadamu. Kemudian daripada akad, dia punya mau kat kau ni. Dia kata, duit belanja, duit apa, meh kahwin apa yang hang bagi kat aku masa menikah, lepas menikah hang ambil balik, aku bagi kat hang. Special offer. Ini kena pergi boleh. Kan? Ini special offer. Pasal apa? Pasal nak relay masalah banyak, kan? Begitu.
Dan aku ikutkan nafsumu, hendak bermain ataupun hendak duduk di rumah ataupun suka pergi ke mana-mana atau sebagainya, apa saja. Kalau abang nak lepas menikah saya duduk di rumah, saya sedia untuk berhenti kerja duduk di rumah. Kalau abang nak saya ni pergi ikut abang pergi kerja, abang sambil dia buat kerja suruh saya picit belakang abang, no problem. Saya sedia untuk jadi tukang urut. Apa saja abang mau, saya akan buat semua sekali, dia kata. Tetapi saya minta kepada abang satu saja, iaitu sebelum nikah dengan saya, hendaklah ceraikan sekalian isteri kamu. Saya janji, saya akan jadi isteri yang paling baik dalam dunia ni, dia kata. Dengan syarat, ada tu buang semua, ambil saya seorang. Dia main cakap macam tu. Maka dengan syarat engkau ceraikan talak 3 semua isteri kamu itu. Oh, jahat. Jahat. Dia main kata macam tu. Supaya harap hatiku tidak berbalik engkau dengan isteri yang engkau ceraikan itu. Dia kata cerai mesti cerai talak 3. Pasal apa? Kalau 1, 2 ni boleh rojong balik, saya tak mau. Kalau nak cerai isteri ada cerai talak 3. Maknanya abang memang tak boleh buat apa dah dengan mereka ni. Abang akan ada saya seorang saja. Oh, dia jahat macam tu. Dia kata supaya harap hati saya abang tak balik dah kepada isteri itu, dan sentiasalah dengan, dan tiada berdengki-dengki dan tiada bermusuh-musuh, dan saya tak mau ada musuh dengan siapa-siapa. Dia kata dia tak mau nak musuh dengan siapa-siapa. Dia kata yang tadi suruh laki pergi cerai buang isteri ada tu nak musuh lah tu. Tapi dia kata saya tak mau musuh dengan siapa-siapa. Perempuan jenis ni, dia kata. Maka demikian inilah perempuan yang minta talakkan saudara dia sama-sama Islam pada suaminya, dan inilah perbuatan yang haram ke atas perempuan itu. Perbuatan ni tak boleh. Bukan untuk orang perempuan, orang lelaki pun kena ambil ingat benda ni, kan? Orang lelaki pun kena ambil ingat benda ni. Kadang-kadang kita buat melawak main dekat kawan ada isteri lebih pada seorang ni, yang kita buat melawak main buat macam-macam kat dia. Dia nanti kata kat kita balik satu ya. Dia kata tak apa. Dia kata nak gelak-gelak. Hari ni hari aku. Dia kata, dia kata macam tu. Nak gelak-gelak. Dia kata hari ni hari aku. Hampa pun tak boleh cakap. Dahkah hari hampa nak main bila? Dia kata begitu. Hari ni aku menikah dua, hampa gelak kat aku. Hampa dah buat macam-macam, buat cerita lawak kat aku. Tak apa, hari ni hari aku. Dia kata hari hampa tak tahu nak main bila. Dia kata tak minggu depan. Hampa kena baru hampa tahu. Dia kata macam tu. Ada juga orang akan cakap macam tu, kan? Pasal apa dia cakap macam tu? Pasal apa? Pasal dia kata dia tak buat salah. Salah ke tuan-tuan? Kahwin lebih pada seorang. Tak ada salah kalau sekiranya dia mampu berlaku adil. Salah apa? Dengan syarat dia berlaku adil. Walaupun dalam masyarakat hari ini seolah-olah benda tu sudah jadi satu salah. Bercakap ni seolah-olah benda tu satu salah. Tak boleh. Tak boleh cakap benda tu salah. Benda tu tidak salah. Lebih baik daripada dia pergi usung perempuan buat dosa merata tempat, lebih baik dia menikah cara baik. Benda ni kadang-kadang masyarakat dia tak tahu nilai. Hak baik dengan hak buruk dia tak tahu nilai. Cuma apa pun agama dia tekankan satu aja, berlaku adil. Berlaku adil. Kalau sekiranya tak mampu berlaku adil, jangan tidur buat pasal benda-benda macam ni. Kerana dia boleh mengundang malapetaka dalam kehidupan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata maka demikian itulah perempuan yang minta talak saudara sama-sama Islam pada suaminya. Dan inilah perbuatan yang haram ke atas perempuan itu. Kerana hendak menumpahkan nikmat saudara dia kepada seorang diri dia sahaja. Umpamakan isteri kawan tu dah ada nikmat satu tempayan, dia pergi tendang tempayan tu bagi tumpah mai kat dia seorang. Kawan tu tinggal tempayan kosong. Seolah-olahnya umpama macam tu. Padahalnya orang itu ada baik laki isterinya, lagi senang sentosa. Sedangkan laki-laki itu dah memang hidup bahagia dengan isteri hak ada. Memang dah bahagia dah. Dia nak main masuk seorang lagi, dia kena pandai-pandai bawa diri. Dia jangan sampai menimbulkan kekecohan pada rumah tangga yang dah bahagia sebelum ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bermula dalil yang menunjukkan atas haram yang demikian itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yablughu bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tas'alu al-mar'atu talaqa ukhtiha
fayartafi'a ma fi ina'iha. Maksudnya diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia telah mimpi dia dengan dia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni dikatakannya hadis ini daripada Nabi. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada meminta seorang perempuan akan talak saudara dia sama perempuan yang Islam, supaya menumpahkan ia akan barang yang di dalam berjananya, yakni supaya habis kembali kepadanya nikmat saudaranya itu. Itu dia. Nabi kata tak boleh mana-mana orang perempuan pergi rabut ambil nikmat kebahagiaan yang sudah pun dikecapi oleh orang lain, nak rabut ambil kat dia seorang sampai kawan tu tak dapat langsung. Islam tak bagi buat kerja macam tu. Meragut kebahagiaan orang itu salah. Meragut kebahagiaan orang adalah salah. Itu maksud dia. Dan kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ummu Salamah. Dan kata dia lagi, bermula hadis Abu Hurairah itu hadis yang hasan lagi sahih. Satu lagi misal bagi perempuan minta ceraikan saudaranya kepada suaminya, iaitu seorang laki-laki yang berkehendak beristeri dua atau lebih. Maka pergilah ia meminang seorang perempuan yang disukainya. Maka jawab perempuan itu dengan sendirinya ataupun melalui wakilnya, suka aku berkahwin akan dikau, dengan syarat engkau ceraikan isterimu yang ada dalam tangan kau. Sama juga dah. Dia nipi nak meminang satu perempuan. Perempuan ni kata, saya tak ada masalah, memang boleh kahwin dengan kamu, tapi saya tak mau bermadu. Kalau nak saya, cerai isteri hak dua ada. Itu maksud dia. Maka kemudian daripada ceraimu itu, kahwinlah aku dengan dikau. Hang cerai dia, baru kita boleh kahwin. Dia buat syarat macam tu. Maka perbuatan dan perkataan perempuan yang demikian itu haram ke atasnya. Tak boleh. Syarat macam tu tak boleh, dia kata. Kerana apa ia pedulikan untung orang? Dia ni jenis tak kisah hal orang. Dia kira dia aja nak untung, orang biar rugi. Dia kira dia nak bahagia, orang biar derita. Dia kira dia nak senang, orang biar susah. Hak jenis macam ni Islam tak mahu. Maka mengapa ia hendak menumpahkan nikmat saudaranya yang sama-sama Islam kepada dia seorang saja, dan sukakan biar saudara dia bercerai daripada nikmat suaminya? Maka tinggallah di dalam marah dan duka cita. Tak boleh macam tu. Tak boleh, tuan. Saya kadang-kadang nasihat juga kawan-kawan yang bercadang nak menikah seorang lagi ni. Kita tak larang, benda tu tak salah. Tapi kita nasihat. Kita nasihat, kita kata jangan sampai hak mula kecil hati. Kita tentang siapa pula. Siapa pun kita ni mula dengan susah. Makin umur meningkat, makinlah rasa senang. Siapa pun macam tu. Zaman kita mengaji apa semua susah. Duit tak ada, harap beasiswa. Habis mengaji apa universiti semua, keluar kerja. Keluar kerja, mula-mula kerja, gaji kecil. Gaji sikit aja, gaji kecil. Kita kerja setahun sampai jadi 5 tahun, 5 tahun sampai jadi 10 tahun, 10 tahun sampai jadi 20 tahun, gaji besar. Hak isteri tua kita ni, masa kita baru kerja lu ni, masa gaji RM1,000 lu ni, dialah isteri kita. Masa hidup pakai dapur minyak, dialah isteri kita. Masa tidur mula-mula menikah, tidur atas toto narita, dialah isteri kita. Masa mula-mula menikah dulu lemari tak ada, pakai beli rak besi, duk susun kain baju bubuh atas rak besi, dialah isteri kita. Tapi setelah 20 tahun, setelah 15 tahun, setelah 20 tahun, kita pun gaji dah besar. Dah beli rumah siap dengan fully furnished, dia kata. Siap dengan perabot semua, pasang siap apa semua. Masa tu kita pergi ambil orang lain. Dia dapat kita dalam keadaan kita senang dah. Patut tak patut? Kita jadi lebih keutamaan dekat dia ni, kita tinggal orang hak sama-sama susah dengan kita dulu. Saya selalu bagi ingat benda ni. Kecuali kalau sekiranya kita boleh berlaku adil. Sebaik-baiknya suruh dia tolong piminang kat kita. Kalau dia seronok apa semua, cantiklah, insya-Allah bahagia rumah tangga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Inilah ceritanya. Jangan kita cari penyakit kalau kita tidak ada penyakit. Begitu. Tajuk baru dia kata bab ma jaa fi talaqil ma'tuf. Iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis
yang menunjukkan dia atas talak orang yang lupakan diri. Ini pula dia talak isteri dia dalam keadaan dia lupa. Lupa boleh berlaku banyak cara. Satu, lupa kerana dia ada penyakit gila misalnya. Dia gila jenis gila part time ni, bukan gila sepenuh masa. Dia part time. Dia waktu okey. Dia main waktu dia gila, dia memang gila betul. Bukan dia saja buat-buat gila. Dia memang gila betul. Dalam keadaan gila tu dia cerai bini dia. Apa hukum dia menceraikan isteri dia dalam keadaan dia gila? Ataupun dia cerai isteri dia dalam keadaan dia ni gila. Bukan maksudnya gila betul ni tak. Dia ni jenis orang panas barat. Dia tak boleh siapa main duk jolok dia sikit, main duk provoke dia sikit, saat lagi dia naik angin. Bila dia naik angin tu dia lupa diri. Dalam keadaan duk naik angin lupa diri tu dia cerai isteri dia. Apa hukum orang yang cerai isteri dalam keadaan dia betul-betul tengah hangat, tengah panas, yang sememangnya dia ni bila panas dia jadi lupa? Apa hukum dia? Islam ada membicarakan tentang benda ni. Ketahuilah saudaraku, orang yang lupakan diri ialah orang yang hilang akal. Maka ada macam-macam rupa. Dia kata hilang akal ni macam-macam jenis. Ada kalanya hilang akal dengan sebab mabuk. Yang tu satu. Hidup kena 2 botol dan sebagainya, balik mabuk, cerai, bagi talak 1 juta kat bini dia. Dia mabuk arak, minum arak, mabuk. Mabuk ni pun dia bahagi 2. Satu dia mabuk kerana minum arak, satu lagi mabuk naik feri pergi Langkawi. Yang tu pun orang panggil mabuk juga. Tapi hukum tak sama kepada 2 mabuk ni, hukum tak sama. Baik. Dia kata dan ada kalanya dengan sebab penyakit gila. Hak ni hak kita terang tak. Dia ni ada waktu gila, ada waktu okey. Waktu gila dia cerai isteri dia. Ataupun dari sebab tabiatnya yang pemarah. Ataupun dia jadi lupa ni bila dia marah. Bila dia marah dia lupa diri. Apa hak dia buat dia tak ingat. Bila dia siuman lagi baru dia teringat balik. Apa aku pergi buat dulu. Ini 3 jenis. Maka jikalau hilang akal seorang lelaki-lelaki dengan sebab mabuk. Dalam keadaan mabuk yang dia maksud di sini mabuk minum arak. Dalam keadaan mabuk minum arak, tiba-tiba ditalaknya isterinya dalam mabuk itu, maka jatuh talaknya. Itu clear. Sebab apa? Sebab minum arak tu benda yang dilarang. Dia ikhtiar sendiri pergi ambil arak tu minum. Dia sendiri nak mabukkan diri dia. Dalam keadaan mabuk dia cerai isteri dia sebagai hukuman kepada perbuatan salah dia minum arak, maka talak dia dianggap jatuh. Berbeza dengan mabuk naik feri Langkawi. Naik feri nak pergi Langkawi, dia kena lambung ombak alun kuat apa semua, mabuk-mabuk aku cerai. Dia kata kat bini dia. Apa? Bini dia kata mabuk apa? Cakap lagu ni apa aku cerai. Dia kata. Dia cakap tu dalam keadaan dia mabuk laut. Sampai di Pulau Langkawi ni turun orang lumuk minyak angin apa semua, duk belahak keluar angin out 3-4 kali baru okey. Okey, bini dia kata kat dia, abang, kita cakap ni, kata habis dah. Abang dah cerai saya, dah atas feri dia. Jangan duk mengarut, dia kata. Tadi ni, dia cerai dalam keadaan mabuk laut. Cerai dalam keadaan mabuk laut, tidak jatuh talak. Kerana itu bukan dengan ikhtiar dia saja nak bagi mabuk. Tapi dia jenis orang tak tahan dengan kena lambung ombak laut. Yang tu beza. Itu kena faham. Baik, kerana mabuk itu, maksudnya mabuk minum arak ni, daripada ikhtiar dia, usaha dia sendiri. Sungguh juga dikatakan dia lupakan dirinya. Tetapi manakala ada dia memperbuatnya dengan sendirinya, maka dijadikan yang demikian itu salah ke atasnya. Bersalahan orang yang lupa akan dirinya kerana datang penyakit gila. Ni contoh yang kedua. Dia ni gila. Tapi tak sepanjang masa. Ada waktu gila, ada waktu okey. Waktu gila ni maka iaitu tidak dengan ikhtiarnya dan kehendaknya. Siapa mau gila? Tak ada siapa mau gila. Tetapi ditakdirkan Allah. Dia dilahirkan ada penyakit gila. Contoh. Kesian tuan-tuan. Kita tengok orang gila jalan kat tepi jalan, kesian. Dia mahu ke dia jadi macam tu? Rambut sampai jadi 4-5 kepin. Duduk tidur atas minyak kereta. Minyak enjin kereta hitam kedai pomen tu dia pergi tidur. Rambut jadi melekat, jadi berkepin-kepin. Berjalan dengan seluar telondian. Dia gila. Maukah dia jadi gila? Dia tak mau jadi gila. Tapi ditakdirkan dia jadi gila. Apatah lagi jenis gila bermusim ni. Waktu okey. Waktu dia main gila, dia gila. Waktu gila, dia cerai isteri dia. Baik. Bagi kes yang macam ni, maka iaitu tidak dengan usaha dan ikhtiar dan kehendak dia nak jadi gila.
apabila ditalaknya isterinya dalam gila yang macam tu, maka tidaklah jatuh talaknya. Tak jatuh, talak dia tak jatuh. Melainkan apabila ditalaknya isterinya pada waktu siumannya. Melainkan dalam waktu dia dah okey, sihat elok, tak ada apa, masa tu dia cerai isteri dia, talak jatuh. Maka nak kena pastikan betul-betul masa dia lafaz talak tu dia siuman ataupun dia gila. Ayat ni penting. Baik. Satu bangsa lagi ialah orang yang lupakan dirinya, iaitu orang yang datang lupa dalam waktu marah. Sebagaimana juga ia seorang yang gila. Dia macam ni. Dia bila marah sangat, dia lupa diri. Selalu macam tu. Bila dia marah, bila dia naik angin, bila dia marah, dia tendang dinding rumah, pecah pumpam-pumpam habis. Saat lagi bila dia siuman balik, dia okey balik, dia menyesal. Tak menyesal macam mana tu, cermin nak kena pergi beli lain. Jadi nak kena perbaik balik dengan duit ringgit, dengan masa semua habis. Nak kena pergi duk repair balik rumah pecah-pecah, rosak ni. Dia menyesal. Tapi dalam pada duk menyesal tu, esok dia marah. Dia marah, dia lupa pula dah. Dia katuk balik balang-balang luhan dia habis, semua pecah habis. Kan? Dia ni jenis tak boleh marah. Bila marah, dia lupa diri. Ini orang yang macam ni. Maka tiadalah tentu lagi cakapnya kerana meradang. Keluar saja apa kalam yang tiada tentu tujuan. Masa marah ni dia bercakap ni, kita dengar lari. Dia maki hamun, dia mencarut, dia macam-macam keluar di mulut dia. Dia kata tu dalam keadaan dia betul-betul tengah marah. Dia tak ingat apa dia kata. Ni orang macam ni. Sahaja kira-kira jikalau kembali ditanya kemudian daripada siuman dia, maka tiadalah ingat dia akan apa satu. Bila dia okey balik, dia siuman balik, dia tenang balik, orang kata kat dia, dia tak ingatlah apa dia kata tadi. Maka hukumnya apabila mentalak dia akan isterinya dalam keadaan lupa marah tu, nescaya tiada jatuh talaknya. Bagi kes yang macam ni, Islam bagi. Syariat Islam bagi kemaafan dekat dia. Tapi dia kena usaha perbaiki diri. Kan? Orang jenis panas barat ni, Islam bagi can dekat dia. Tapi jangan duk layan perasaan tu. Sampai bila nak panas barat ni, sampai bila? Begitu. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu talaq jaiz illa talaq al-ma'thur al-maghlub ala aqli. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalian talak itu lulus dia. Nabi kata, nama kata talak jalan. Nama kata talak semua jadi. Nabi kata, melainkan talak orang yang lupa akan dirinya ialah orang yang tewas akalnya. Melainkan orang yang talak bini dalam keadaan dia terlampau marah sampai akal dia yang waras pun tewas dengan kemarahan dia. Hak macam ni talak tak jatuh. Nabi kata ada pengecualian. Ada dalam kes bergaduh suami isteri. Kan, bergaduh suami isteri, kalau isteri dia main mengadu dekat kita tok imam ke, kita naib kadi ke, kita tok kadi ke, kita pejabat agama ke, isteri dia main mengadu, dia kata suami dia cerai dia. Kita kena kenal pasti keadaan suami dia semasa melafazkan cerai itu macam mana. Kalau keadaan dia dalam keadaan waras, dia sebut, sama ada dia sebut tu serius ataupun main-main, tapi dia waras, talak jatuh. Tapi kalau dia sebut tu masa dia tengah marah, dan sememangnya suami dia ni panas barat, pejabat qadi pun dia pergi dengan golok perak dah 15 kali. Misalnya, orang kenal lah dia ni. Sampai bila bini dia main pun orang nak lari. Pasal apa? Tahu 5 minit lepas bini dia main, dia nanti main dengan golok perak. Nampak bini dia main pakat lari. Kalau dah tahu dia ni jenis macam tu, dia ucap lafaz talak dia dalam keadaan dia panas barat ni, dia betul-betul tengah hot ni, talak itu tidak jatuh. Pasal apa? Pasal pada masa itu dia tewas, kewarasan akal dia tewas, maka dia tidak dianggap sebagai orang yang sah ucapan talak dia. Baik, kata At-Tirmizi, bermula ini hadis tiada kami ketahui akan dia marfu', melainkan daripada hadis Atha bin Ajlan, dan bermula Atha bin Ajlan itu dhaif.
lupakan hadis ini. Lupakan hadis. Dia kata, Atha bin Ajlan itu satu orang yang pelupa. Maka dengan kerana itu hadis yang diriwayatkan dia menjadi hadis yang dhaif. Dia kata begitu. Baik, dan bermula amal atas ini hadis di sisi ahli ilmi yang mujtahidin daripada sahabat-sahabat Nabi SAW dan lain daripada mereka itu. Bahawasanya talak orang yang lupakan dirinya, yakni yang tewas akalnya, tiada lulus ia. Melainkan bahawa ada orang yang lupakan dirinya itu siuman ia dalam beberapa masa. Maka ditalakkannya isterinya dalam siuman, barulah jatuh talaknya. Walaupun hadis itu hadis dhaif, tetapi dia diguna pakai. Jadi kalau suami ni dia main-main, dia sebenarnya bukan masuk dalam kes ni. Dia bukanlah satu orang yang pemarah sampai tewas akal, sampai talak dia nak dianggap tak sah. Sebaliknya dia satu orang yang sememangnya dah ucap talak dan talak dia dah sah. Tiba-tiba dia main buat cerita kata dia ni tak masuk dalam golongan yang talaknya boleh dipakai. Dia tipu Allah Subhanahu Wa Taala. Di sisi Allah talak tetap jatuh. Yang ni kena jaga. Yang ni kena jaga. Masalah talak 3 dan ahli kejadiannya. Ketahuilah saudaraku, adalah kejadian talak 3 itu dapat kita tahu daripada hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana an-nas war-rajul yutalliqu imra'atahu ma sha'a an yutalliqaha wa hiya imra'atuhu idza irtaja'aha wa hiya fil 'iddah wa in talaqaha 100 marrah aw akthar. Diriwayatkan daripada seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang alim besar, namanya Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah adalah orang-orang pada zaman awal Islam, didapati orang-orang itu padahalnya seorang laki-laki yang beristeri mentalak ia akan isterinya beberapa banyak kali yang dikehendakinya. Padahalnya ia jadi isterinya juga, iaitu apabila dirojoknya padahal isterinya dalam iddah. Yakni seorang ada mempunyai isteri, maka ditalaknya isterinya. Apabila hampir habis iddahnya, kembali dia rojok. Kemudian ditalaknya pula, maka apabila hampir habis iddahnya, kembali dia rojok. Demikianlah adanya perbuatan itu hingga jika ditalaknya isterinya tu 100 kali ataupun lebih sekalipun, maka tiada ada ia bersempadan seperti sekarang ini. Dia kata zaman awal-awal Islam dulu tak ada had talak ni, tak ada had sampai 3. Awal-awal dulu. Jadi benda ni sudah jadi mainan kepada orang-orang Arab zaman awal Islam dulu. Dia marah kat bini dia, dia nak buat naya kat bini dia. Macam mana cara dia nak buat naya? Dia cerai bini dia. Bila cerai bini dia, iddah isteri itu 3 kali suci. Dia cerai bini dia. Maka bini dia dalam tempoh 3 kali suci ni tak boleh kahwin dengan siapa-siapa. Dan dia pun tak pedulilah pasal dia dah cerai dah. Bila dah sampai di hujung 3 bulan, iddah dah nak habis, dia pergi rojok balik. Bila rojok balik, bini balik jadi isteri dia balik. Lepas dia rojok, dia cerai balik. Bila cerai balik, 3 kali suci pula. Bini tu pun dalam tempoh 3 bulan tu tak boleh menikah dengan siapa juga. Pasal apa? Masih lagi status bini dia. Duk tunggu lagi. Tunggu. Sampai hujung 3 bulan. Dah nak habis dah iddah. Dia pergi rojok balik. Dia kata aku rojok balik kat hang. Bini pun kata, betul kan ni? Tak, kita rojok balik. Bini pun kata, okey. Cerai pula lagi sekali. Tunggu pula. Dia duk buat sampai 100 kali. Sampai lebih daripada 100 kali. Bini ni, suami ada pun tak jadi suami. Pasal duk kena cerai sedia. Nak pergi menikah dengan orang lain pun tak boleh. Pasal apa? Pasal nak habis iddah, dia pergi menikah balik. Itu amalan yang berlaku pada zaman awal Islam di kalangan orang-orang Arab. Maka Aisyah radhiyallahu anha kata benda macam ni karutlah. Nampak memang nak seksa orang perempuan. Perempuan ni habislah dia. Tak dapat dah hidup berkeluarga. Suami nama kata ada tapi tak macam suami. Nak menikah dengan orang lain pun tak boleh. Pasal dia masih engage dengan suami ada. Maka Aisyah cerita ini keadaan berlaku pada zaman awal-awal Islam dulu. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, hatta qala rajulun li imra'atihi, wallahi la utalliquki
fatabini minni wala awiki abada. Sehinggalah berkata seorang lelaki kepada isteri dia, demi Tuhanku, tiada aku talak akan dikau, maka bercerai ia engkau daripada aku. Yakni tiada aku mau bercerai dengan engkau seperti mana orang-orang bercerai itu, iaitu bercerai langsung, supaya engkau boleh bersuami lain, ataupun supaya engkau bebas diri. Dan tiada aku tinggalkan di rumah selama-lamanya, yakni tiada aku perbuat akan dikau seperti isteri aku yang aku kasih, dan aku beri nafkah dengan secukupnya, dan bersuka-suka siang dan malam. Bahkan aku jadikan kamu ni bercerai dengan aku pun tidak, dan bersuami dengan aku pun tidak saja. Dia kata kat bini dia macam tu. Kalau dalam masyarakat kita ni, kita kata apa? Gantung tak bertali. Buat macam tu, gantung tak bertali. Cerai pun tak, tapi tak layan macam isteri. Nama kata isteri. Bila kata nama macam isteri, dia tak boleh menikah dengan orang lain. Dia isteri kita, tapi kita tak pernah peduli kat dia. Anak makan kah, anak minum kah, anak pakai kah, anak duduk tang mana kah, anak pergi mana kah, hang punya pasal. Tapi hang isteri aku. Nak minta cerai, aku tak mau cerai hang. Isteri yang macam ni, dia didera. Dia didera fizikal dan mental. Kena dera. Suami ada, nama kata ada, tapi macam tak ada. Tak pernah peduli kat dia. Anak-anak pun dia, nak kerja cari makan pun dia, belanja hari-hari pun dia, semua dia kena buat. Suami ni nama kata ada, tapi tak pernah peduli hal dia. Kalau tak peduli, cerai pun senang. Cerai pun tak mau. Gantung tak bertali. Perempuan ni susahlah. Itu keadaan dia. Maka zaman awal Islam dulu tak macam tu. Dia cerai, tapi cerai nak habis iddah dia pergi rujuk balik. Lepas dia rujuk dia cerai balik. Bila nak habis iddah dia pergi rujuk balik. Bila dia rujuk dia cerai balik. Dia dah buat macam tu. Tak tahu sampai berapa puluh kali dia dah buat macam tu dekat isteri ni. Isteri ni sudah jadi mangsa kepada mereka ni. Itu keadaan yang berlakunya. Maka apabila didengar oleh perempuan itu akan perkataan suaminya, dia dengar laki dia mai kata kat dia, laki dia kata, wallahi demi Allah, aku ni sekali-kali tak akan cerai hang macam mana orang duk cerai biasa, tapi aku tak akan anggap hang sebagai bini aku. Bila laki dia kata macam tu kat dia, sangatlah sedih hati dia ni. Sangatlah sedih hati dia. Lalu berkata ia, qalat, kata perempuan ni, wa kaifa zak? Qala utalliquki fakullama hammat iddatuki. Maka berkata isterinya, macam mana tu? Dia kata, apa maksud abang? Abang kata abang tak mau cerai saya, tapi abang tak mau jadikan saya isteri abang. Apa maksud abang? Macam mana tu? Dia kata, yang ni macam mana yang engkau mau perbuat akan aku? Dia kata, abang nak buat macam mana kat saya ni? Bini pun tak, cerai pun tak, saya ni abang nak bagi jadi apa? Dia tanya suami dia. Supaya jadi aku seperti yang kamu katakan itu, apa maksud abang? Maka jawab suaminya, aku talak akan dikau. Maka tiap-tiap kali mau iddah engkau habis, maka rujuk aku akan dikau. Kemudian aku talak akan dikau. Maka apabila mau habis iddah engkau, maka kembali pula aku rujuk akan dikau. Demikianlah selama-lamanya aku akan buat engkau demikian itu, supaya jadi engkau antara orang yang bersuami ataupun tidak bersuami. Aku saja nak buatkan hang biar pada muka hang, dia kata. Biar hang kata ada laki, tapi sebenarnya tak ada laki, dia kata. Dan hang tak boleh menikah dengan siapa-siapa. Saja aku nak buatkan hang macam tu pada muka hang. Ada satu suami pergi kata kat isteri dia macam tu. Isteri ni bila dengar laki kata macam tu, bila didengar oleh isterinya akan kata suami yang demikian itu, maka susahlah hatinya. Sedihlah perempuan ni. Maka kata At-Tirmizi, fazahabatil mar'atu hatta dakhalat ala Aisyah fa akhbaratha fasakatat Aisyah hatta jaa an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarathu fasakata an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pilah isteri yang malang tadi ke rumah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke rumah Aisyah, supaya dapat berjumpa dia dengan Nabi. Dia pun bila dah laki kata macam tu, nak pergi mana lagi?
Pergi carilah Nabi, nak cerita, nak mengadu nasib kepada Nabi. Hingga masuk ia ke atas Siti Aisyah radhiyallahu anha, masuk pergi rumah Nabi, jumpa dengan Aisyah isteri Nabi. Apakala sampai ia ke hadapan Siti Aisyah, lalu berkhabar ia akan suaminya hendak memperbuat akan dia satu perbuatan yang tidak patut diperbuat ke atasnya. Dia masuk pergi jumpa Aisyah, Nabi tak ada, jumpa Sayyidatina Aisyah. Maka dia mengadu dekat Aisyah, suami saya nak buat kat saya macam ni, macam ni, macam ni. Maka iaitu diperbuatnya isterinya pun tidak, dan diceraikannya sebenar-benar cerai pun tidak. Dia habaq ke Aisyah. Perempuan yang malang ni pergi habaq dekat Aisyah. Dia kata suami saya ni nama kata nak layan saya sebagai isteri pun dah, nama kata nak cerai saya pun dah. Ni suami saya nak buat kat saya macam ni. Apabila didengar oleh Aisyah akan perkataan yang demikian, maka diamlah Aisyah. Aisyah bila dengar-dengar dia pun diam. Maka tiada tahulah apa mau dikhabarkan kerana ia tidak tahu hukumnya. Mai habaq pun Aisyah boleh dengar lah, nak habaq macam mana? Macam kita tuan-tuan, kita duduk di tempat kerja, kawan kita ada masalah yang macam-macam ni, dia mai duk cerita kat kita. Kita nak buat apa? Kita nak buat apa? Kita dengar. Dengar cerita dia, dia buat suara pelan, kita ni dia punya lubang dengar, dia buat suara deras, kita lari jauh duduk dengar, habis live sekali kita kata dia, saya pun tak tahu nak kata. Dia cerita sampai 2 jam, kita jawab kat dia, kata saya pun tak tahu nak kata macam mana. Tidak semua masalah kita boleh tolong cerita bagi penyelesaian. Tak semua. Tak semua. Ada benda kita hanya boleh jadi pendengar yang baik saja. Tak boleh membantu. Kadang-kadang kalau kita cuba membantu, bukan nak jadi elok, dia mengkusutkan lagi keadaan. Banyak masalah yang tak boleh nak selesai. Begitu. Aisyah radhiyallahu anha, bila perempuan ni mai cerita kat dia, dia pun tak tahu nak buat macam mana. Dia diam aja. Dan bagaimana akan dihukum oleh Allah dan Rasulnya, dia pun tak tahu apa hukum yang Allah dan Rasul nak buat tentang kes yang macam ni. Sehinggalah datang Nabi SAW masuk kepada Aisyah. Maka berkhabarlah Aisyah kepada Nabi akan hal perempuan yang datang itu. Nabi balik, barulah Aisyah tanya Nabi. Aisyah kata, perempuan ini telah khabarkan akan suaminya mau mentalakkan dia. Maka apakala hampir habis iddah, dirajuk pula akan dia. Demikianlah hendak diperbuatnya selama-lamanya. Sehingga jikalau jadi beratus kali talak dan rajuk sekalipun. Dan jadilah perempuan itu bersuami pun tidak, dan tidak bersuami pun tidak. Bila didengar oleh Nabi yang demikian itu, maka diamlah Nabi. Nabi pun bila dengar, diam juga. Nabi pun dengar-dengar, Nabi pun rosot betul Nabi kata. Ada juga manusia macam ni. Nabi diam. Kerana belum ada lagi hukum daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi pun tak tahu nak jawab lah. Pasal tak ada lagi ayat turun tentang benda yang macam ni. Tuan-tuan nampak? Kadang-kadang manusia ni dia buat satu benda. Cukup kreatif manusia ni. Dia boleh buat satu benda yang dia tak boleh fikir. Dia pergi buat. Nanti tengok dalam TV tu rancangan apa? Jenis hak pelik-pelik ni. You want to believe it ke apa kan? Hak jenis apa, book record apa semua ni. Masuk pergi duduk dalam satu balang tu, labah-labah tarantula, duk ada satu labah-labah tu, sekok cukup lah. Kalau dia sengat, habis. Dia pergi duduk dalam puluhan ekor labah-labah tarantula tu, duk mangkak nak buat atas muka dia. Dia ngangau mulut bagi labah-labah masuk, pergi makan angin dalam mulut dia, keluar balik. Apa semua? Pasal nak ambil rekod dunia, orang yang boleh tidur dengan labah-labah. Tidur dengan kalajengking. Ratus ekor kalajengking duduk dalam besen tu, dia pergi tidur. Kalajengking duduk naik kat atas rambut dia, naik kat atas hidung dia, penuh kat atas badan dia. Dia boleh duduk gelak seronok, orang ambil gambar. Kita tak terfikir ada manusia boleh duduk kerja lagu tu. Kan? Ada pulih kepala ni, pulih sampai 3 kali boleh pulih. 3 kali pulih sampai naik gentin tengkuk. Lepas tu patah balik. Pulih patah balik. Masuk rekod juga. Dia orang yang boleh pulih kepala macam tu. Heranlah. Saya ingat malaikat Tuhan pun, apalah malaikat kata hampa pergi buat kerja lagu-lagu ni. Hak Tuhan suruh buat tak susah sampai macam tu hampa tak buat. Hak susah hampa pergi cari nak buat.
Hidup jadi Spiderman, panjat bangunan tinggi tu, panjat-panjat, kalau jatuh lah. Tak, dia nak buat. Antara dua puncak gunung ni dengan gunung balik sana, naik motor scrambler nak lompat pergi tu. Jatuh tengah jalan, jatuh mati pun tak apa. Dia nak ambil nama tu. Manusia ni kreatif dia tu, kreatif tak ada untung. Manusia ni dia boleh buat kerja macam tu. Nak menikah, bukan tak menikah. Bila menikah dia buat kat bini macam ni. Apa ni? Matlamat menikah ni hak ni kan matlamat dia. Tapi manusia dia boleh buat benda hak orang tak pernah fikir. Dia boleh buat. Bila dia ni buat macam ni dekat bini dia sedih. Pergi cerita dekat Aisyah. Aisyah pun tak tahu dia ni isteri Nabi. Duk dengar macam-macam masalah. Orang main duk mengadu dekat Nabi. Tapi masalah ni dia tak pernah dengar. Dia pun diam. Tak apalah, tunggu Nabi balik. Nabi balik dia cerita dekat Nabi. Nabi dengar. Nabi pun diam juga. Nabi aku pun tak pernah teringat ada orang nak buat lagu ni. Tunggu sampailah Tuhan turun ayat Quran. Hatta nazal al-Quran. At-talaqu marratan. Fa imsakum bima'ruf aw tasrihum biihsan. Itu ayat dia. Sehingga turunlah satu ayat Quran, firman Allah, bermula talak itu 2 kali. Sehingga turun ayat Quran, Tuhan limitkan, Tuhan hadkan talak ni dekat 2 kali. Kalau 3, habis. Dia sudah jadi talak bain. Habis dah. Tak boleh kahwin balik lah. Tak boleh rojok lah. Melainkan setelah melalui proses-proses yang tertentu. At-talaq marratan. Tuhan kata talak takat 2 aja. Siapa buat lebih pada tu, habis. Bini dia automatik lepas daripada dia. Dia tak boleh nak patah balik, nak rojok, nak buat main. Bini dia tak boleh dah. Bila dia bagi lebih daripada 2, maknanya 3 ataupun lebih, habis cerita dia dengan bini dia. Nampak tak? Islam punya nak jaga orang perempuan. Islam punya nak jaga orang perempuan. Sampai macam tu. Turun ayat Quran, at-talaqu marratan. Bermula talak itu 2 kali. Maka pegang dengan baik ataupun lepas dengan belas kasihan. Tuhan kata kalau kamu dah talak sekali, 1 talak. Lepas tu jadi lagi bergaduh krisis, kamu talak lagi 1. Kamu dah talak 2 kali, kamu ingat baik-baik. Sama ada fa imsakum bima'ruf. Sama ada kamu nak terus hidup sebagai suami isteri dengan cara yang baik, ataupun kalau hang lajak lagi 1 talak, au tasrihun biihsan. Kamu kena lepas dia dengan cara yang baik. Islam tak suka orang buat naya sama-sama dengan orang. Islam tak suka. Islam tak suka satu orang buat zalim pada satu orang. Islam tak suka perbuatan buat zalim orang. Begitu. Baik, qalat. Sambung hadis tadi. Qalat Aisyah, fasta'nafan nas at-talaq mustaqbalan man kana talaqa wa man lam yakun talaq. Maksud dia kata Siti Aisyah, semenjak turun ayat Quran itu, maka mulalah orang-orang mengirakan talak berhadap kepada mereka yang sudah ada mentalak. Yakni yang sudah mentalak isterinya dikirakan sudah. Bila turun ayat tu, barulah orang-orang yang hidup zaman awal Islam dulu kira talak yang dia sebut. Aku dah sebut berapa dah, dia kata. Kalau aku dah sebut sekali dah, dia kira dah sekali. Kalau tidak, dia tak kira. Dia kira nak talak, nak rojok, nak talak, nak rojok. Bila turun ayat ni, barulah masing-masing ambil serius. Aku dah talak dia 2 dah ni. Aku jangan buat pasal dah. Lagi sekali aku sebut, habis dah aku dengan dia ni. Barulah masing-masing duk jaga, duk ambil berat tentang bilangan talak ni. Maka mereka yang belum ada mentalak isterinya, maka tidaklah dikirakan mentalak. Siapa-siapa yang belum biasa talak isteri dia, dia okey lagi, dia selamat. Siapa yang dah talak isteri dia sekali, dia kena kira sekali. Siapa yang biasa talak 2 kali, dia kena kira 2 kali. Bila turun ayat ni, barulah berhenti perangai mereka ni hadut suka buat main-main dengan talak ni. Baru berhenti perbuatan tu. Maka kata At-Tirmizi, bermula ini hadis lebih asah daripada hadis Ya'la bin Shabib, dan yakni hadis yang diriwayatkan oleh Abu Quraib. Katanya telah bercerita akan kami oleh Abdullah bin Idris daripada Hisham bin Urwah daripada bapaknya. Masalah talak 2 kali pada ayat tu, apa makna dia? Kata Khazin di dalam tafsirnya, dan bermula makna ayat itu bahawasanya talak raj'i itu 2 kali talak. Talak raj'i ini
Maksudnya talak yang boleh raj'ah. Raj'i maksudnya boleh raj'ah. Talak satu ataupun talak dua. Itu maksud dia. Maka tiada raj'ah kemudian daripada talak yang ketiga. Tapi kalau dah terlajak tiga, tak ada raj'ah dah. Talak tiga, habis. Cerita dia dengan isteri dia tutup buku. Habis. Melainkan bahawa bernikah ia akan laki-laki lain. Melainkan isteri hak dah dicerai talak tiga ni, terpaksa pergi menikah dengan laki-laki lain, berlaku persetubuhan dengan laki baru dia, kemudian ditakdirkan bercerai dengan laki itu, barulah boleh laki hak tadi ni pergi menikah balik dengan dia, menikah dengan akad yang baru, bukan dengan raj'ah. Dia jadi pengantin baliklah, pakai samping belarak balik apa semua, akad nikah balik. Macam tu dia kata. Dan bermula ini tafsir, iaitu perkataan orang yang mengharuskan himpun antara tiga talak itu sekali dijatuhkan. Dan ialah perkataan Imam Asy-Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, kalau kita lepas tiga, sekali ucap jatuh tiga. Dalam setengah mazhab lain, dia kira sekali ucap jatuh satu, walaupun dia sebut 1000. Walaupun dia katakan isteri dia, aku cerai hang talak 1000, jatuh satu. Pasal sekali ucap. Tapi dalam mazhab Syafi'i, dia ikut berapa yang kita ucap. Kalau kita ucap satu, jatuh satu. Kalau ucap dua, jatuh dua. Kalau ucap tiga, jatuh tiga. Kalau ucap 1000, jatuh tiga. Dalam mazhab Syafi'inya begitu. Baik. Dan kata qil, yang tu saya baca lah, ini semua pendapat-pendapat yang dhaif dalam mazhab fiqh. Muka surat sebelah. Dia kata, dan apabila rajuk suami akan isterinya kemudian daripada talaknya yang kedua, maka lazim atas suaminya memegang isteri dia dengan baik. Kalau dia dah cerai isteri dia dengan talak dua, lepas tu rajuk balik, rajuk tu tolong jaga baik-baik. Wajib ke atas dia jaga baik-baik isteri dia. Pasal apa? Kalau terlajak lagi sekali, tiga habis. Jadi bagi orang yang dah guna dua talak dah, selepas dia rajuk, lepas cerai talak dua ni, tolong jangan duk buat pasal dah. Dia kata, tolonglah pegang isteri dia dengan baik. Iaitu dipegang dengan barang yang ma'ruf pada syarak daripada menunaikan hak-hak nikah kahwin. Dengan baik pergaulannya. Dan inilah makna firman Allah tadi ini, fa'imsakum bima'ruf. Maka peganglah dengan baik itu. Dan apabila diceraikannya isteri dia, hendak tinggalkan dia kemudian daripada talak sehingga habis iddahnya dengan ketiadaan mudarat, maka inilah makna firman Allah, au tasrihum bi ihsan. Ataupun bagi kes dia nak cerai sampai 3, okey, lepas elok-elok. Kalau dia duk cadang ni, aku dah cerai talak 2 dah, kalau aku baik balik pun merasa tak berapa hari. Kalau duk ingat macam tu, tosah rujuk balik dah, lepas dia elok-elok. Tosah rujuk dah. Kalau kita dah tak ada keyakinan dah. Tuan-tuan bayangkan, kita dah berumah tangga suami isteri sampai 15 tahun sampai 20 tahun. Tiba-tiba isteri kita pergi balai polis, pergi buat report polis, pergi kata kita ni bukan manusia, kita ni menatang dalam report dia. Walhal kita tak macam tu. Katalah berlaku kes macam ni, katalah dah jadi suami isteri ni 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun dah jadi suami isteri, elok tak ada apa. Tiba-tiba dalam rumah tangga kita ni mai satu pihak ketiga mai mengorak bini kita. Bini kita sudah syok kat satu jantan lain. Contohlah benda ni berlaku dalam masyarakat. Contoh, dia sudah syok dekat satu jantan lain. Dia nak suruh kita cerai dia, kita tak mau cerai dia. Dia dah ada satu orang lain dia berkenan, nampak lebih daripada kita. Dia pergi buat report polis, dia kata kita ni selama tempoh 20 tahun menikah ni, kita duk balon dia, kita duk pukul dia, kita duk dera dia, kita ni duk buat macam-macam kat dia. Dia tulis dalam report polis tu, kalau baca report tu, kita ni bukan manusia, kita ni menatang. Walhal kita tak buat macam yang dia tulis tu. Dia ni sebenarnya buat report macam tu nak supaya dia boleh tuntut cerai. Atas alasan kita ni buat dia, walaupun dia tak ada report daripada hospital tentang kecederaan dan sebagainya, tapi dia pergi buat report macam tu. Bila kita tahu kata dia gamak buat report macam tu dekat kita, sedangkan kita tak macam tu, susah kita nak duduk lagi jadi suami isteri dengan dia ni, hati ni tergurih dah. Aku tak buat kat hang macam tu, hang gamak pergi tenah aku, hang pergi buat report, hang jatuhkan maruah dan kehormatan diri aku, hang aibkan aku.
di depan masyarakat. Hang tuduh kata aku dah buat hang macam ni. Sedangkan aku tak buat hang. Hati kita ni kata, tak ada jalan dah kita nak baik balik dengan dia. Kalau sampai macam tu kita rasa, Quran kata, au tasrihun bi ihsan, lepas dia elok. Tak apalah, aku pun tahu dah, hang pun tak mau kat aku. Tak ada satu faedah lah aku simpan hang di rumah ni. Kalau hang nak terbang bebas, aku bebaskan hang. Pilah. Lepas dah. Kita lepas dia tuan-tuan, kita tak koman. Kita tak koman. Sebaliknya kita berbuat baik. Kita tak koman. Kita tak dayus. Kita tak dayus. Sebaliknya kita berbuat baik. Setelah kita nasihat dia, kita cakap kat dia elok-elok, tak jalan. Okey, tak apalah. Au tasrihun bi ihsan. Tuhan kata tak apalah, lepaslah. Lepas dengan cara yang baik. Betul? Aku nak tanya hang sekali lagi. Betul hang tak suka dah kat aku? Dia kata betul. Muka kering aja. Dia kata betul. Hang mengaku depan aku, kata hang fitnah aku, hang pergi buat report kata aku pukul hang kata aku duk darah hang. Betul hang buat fitnah kat aku? Dia kata betul. Kita tanya pasal apa hang gamak buat kat hang pergi buat satu fitnah yang berat kat aku macam tu, pasal apa? Dia kata pasal aku tak suka kat hang. Dia kata. Kalau sampai macam tu dia jawab tuan-tuan. Ma'assalamah. Assalamualaikum. Kata kat dia, tu dia pintu boleh pergi. Cukup. Tindakan kita itu Tuhan kata au tasrihun bi ihsan. Kita lepas dia dengan cara yang baik. Pilah. Tak lama tuan-tuan, dia pergi, dia kenal langit tinggi rendah, dia kenal kawan hadut main tackle dia betul-betul nak buat bini ke nak buat apa, dia pergi kenal yang tu, dia patah balik, dia main nak pegang kaki kita. Abang saya minta maaf lah, dulu saya tak tahu abang saya silap lah menilai abang lah, wah main duk cerita. Masa tu kita tunjuk satu gambar kat dia, ni baru punya nak masuk main dalam rumah ni. Kita gentleman. Tak ada apa-apa. Aku dah bagi ke hang peluang, hang boleh pilih jalan hidup hang sendiri. Aku tak kacau hang, aku langsung tak dera hang. Walaupun hang pergi buat report kata aku dera hang, aku tak dera hang. Selamat jalan. Tapi hati aku tak ada dah tempat abuan hang masuk mai. Tak ada dah. Minta maaf. Abang takkan tak ingat anak kita ke apa? Anak aku ingat, hang aku tak ingat. Kata kat dia, Assalamualaikum lagi sekali. Dia tunggu lagi, Assalamualaikum warahmatullahi. Panjang sikit lagi. Tunggu lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata kat dia. 3 panjang tu dia tunggu lagi, dia nak kena. Tuan-tuan, saya bagi tahu kerana benda macam ni berlaku dalam masyarakat. Suami baik, isteri pergi jadi jahat. Isteri baik, suami pergi jadi jahat. Ni masyarakat ada-ada. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masalah dia kata rujuk dengan isteri dengan ketiadaan redha, apa hukumnya? Dia cerai isteri dia. Lepas dia cerai isteri dia, dia rasa dia silap. Ni suami ni. Dia cerai isteri dia, lepas tu dia berasa dia silap. Dia nak rujuk balik, isteri tak mahu. Apa hukum dia? Kata Khazin, laki-laki yang merdeka, apabila mentalak ia akan isterinya dengan 1 talak atau 2 talak, kemudian daripada dukhul dengan dia, dia dah menikah dan dah berlaku dah persetubuhan suami isteri dan sebagainya, dia cerai isteri dia, sama ada talak 1 ataupun talak 2. Maksudnya talak raj'i, talak yang boleh rujuk. Maka harus baginya rujuk isterinya dengan ketiadaan redha. Dia boleh pergi balik, dia kata okey, abang mengaku abang silap. Abang pandai baran, abang fikir yang singkat apa semua, abang silap. Mari kita baik balik. Mari kita baik balik tu maksudnya mari kita rujuk balik. Sama maksud. Isteri kata aku tak kebulang. Dia kata. Dia kata begitu. Aku tak kebulang. Hari tu hang ingat aku apa? Hang ingat aku pulang. Dia kata. Hang buang aku. Tak ada. Hari ni sorry. Dia kata. Dia kata lagu tu pun rujuk sah. Pasal kita rujuk dekat dia. Itu pendapat apa nama Khazin di dalam tafsir dia. Selama ada isterinya itu di dalam iddah dengan syarat masih dalam tempoh iddah, dia boleh rujuk. Maka apabila tiada rujuk akan isterinya sehingga habis iddah, ataupun ditalaknya akan dia dahulu daripada dukhul, ataupun menebus talak ia akan dia, maka tiada halal isterinya itu baginya melainkan dengan nikah yang baru, dengan izinnya dan juga dengan izin walinya. Kalau sekiranya dia cerai bini dia talak 1, sampailah tempoh 3 kali suci, dia tak rujuk. Expired dah tempoh iddah ni. Tempoh dia boleh rujuk ni dah expired dah tamat dah.
Lepas dah tamat tempoh tu, barulah dia menyesal. Barulah dia kata dia nak rojok balik. Tak boleh dah. Sebab tempoh dah expired. Dia kena angkat tapak kaki bini dia, tengok expiry date. Dia ada bawah tapak kaki tu, mau tengok, oh expired dah, tak boleh dah. Bila tak boleh, dia nak kena pergi meminang balik. Dia kena dapat perkenan isteri dia untuk menikah dengan dia balik, dan kena dapat perkenan pak mentua dia untuk menikah balik. Itu nasib lah. Tak dapat perkenan, dia dapat hal lain lah. Dia buat keluar main tongkoi apa kan, dia dah lari. Oh, hang mau dulu bukan main, hang tak mau, hang lempak anak aku macam hampainya. Hari ni hang nak main balik. Dia kata nanti saat dia masuk, dia bawa keluar apa, kita tak tahu. Ingat, ini ceritanya. Nak rojok dalam tempoh iddah. Lepas tak ada rojok lagi dah. Cerita dia kena pergi masuk balik, jumpa balik pak dia, mak dia, sembang elok-elok balik, akad nikah balik macam biasa. Begitu ceritanya. Baik, masalah dia kata. Abdi itu berapa talak tu tak payah baca lah. Turun terus di bawah tu. Bab ma jaa fil hamil al mutawaffa anha zawjuha tada'. Panjang pula bab ni, kita tunggu bulan lepas. Panjang-panjang. Bab ni kena baca satu malam lah. Lepas ni kita akan masuk tajuk bab ma jaa fil hamil al mutawaffa anha zawjuha tada'. Cerita dia, suami mati, tinggal isteri yang sedang pregnant. Suami mati, tinggal isteri tengah mengandung. Iddah isteri itu kira macam mana? Adakah nak kira 3 kali suci? Tak boleh, sebab dia tengah mengandung, dia tak ada suci, dia tak ada haid. Maka tak boleh pakai 3 kali suci. Dia nak kena pakai apa? Dia nak kena pakai iddah wafat. Iddah suami wafat 4 bulan 10 hari. Katalah dia baru mengandung 2 bulan, suami dia mati. Kalau iddah wafat 4 bulan 10 hari, umur kandungan baru 6 bulan lebih. 6 bulan lebih, adakah dia boleh menikah dengan orang lain dah? Ataupun iddah dia berdasarkan kepada biwada'il hamli, berdasarkan kepada dia melahirkan kandungan. Jadi kalau kata berdasarkan melahirkan kandungan, macam mana pula kesnya kalau sekiranya suami isteri suami dia cerai dia. Suami dia cerai dia, aku cerai hang. Suami dia kata kat dia. Kan? Lepas suami dia kata macam tu, suami dia mati. Nak pakai iddah hak mana pula? Tu pula satu bab lain pula. Adakah nak pakai iddah wafat? Sebab suami dia kata dia, aku cerai hang. Bini dia terkejut, teriak. Bini terkejut, laki terkejut juga pasal dia sakit jantung. Dia terkejut tu, dia mati. Nak pakai hak mana? Nak pakai iddah wafat ke? Pasal apa? Pasal suami dia ucap kata cerai, dia dah jadi janda. Ucap saja jadi janda. Dalam keadaan dia jadi janda, suami mati pula. Nak pakai iddah wafat kan? Nak pakai iddah dia melahirkan kandungan ke? Macam mana? Ini semua dibincangkan dalam agama. Tuan-tuan, itu sebab kita bila baca ni, satu benda yang kita kena ingat, Islam ni cantik, tuan-tuan. Tak ada, tuan-tuan, dalam agama Kristian, dalam agama apa Hindu, dalam Buddha, dalam apa agama pun tak ada ni peraturan hidup macam ni. Tak ada. Dia ada ni cerita dengan Tuhan saja, sembah Tuhan, minta kat Tuhan, macam tu aja. Tapi peraturan hidup tak ada. Agama apa pun tak ada peraturan hidup. Yang ada peraturan hidup ni Islam saja. Islam saja. Bukan peraturan nikah cerai, bukan peraturan ni saja. Bahkan Islam mengandungi peraturan yang cukup hebat. Sampai soal perintah negeri, Islam bagi. Sampai soal kita nak buat ekonomi, Islam bagi. Sampai semua soal pendidikan, soal nak susun masyarakat, sosial kemasyarakatan, soal ekonomi, soal politik, semua Islam bagi. Detail punya peraturan tu ada. Kalau kita ni piduk kata kita tak boleh terima Islam, karutlah. Tak ada dalam dunia ni, tak ada satu benda yang lengkap macam mana lengkapnya Islam ni. Tak ada. Dan kerana tu Allah buat turun ayat, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Sadaqallahul azim.
Tuhan turun ayat tu kira sebagai satu endorsement. Tuhan endorse Quran yang turun ni sebagai satu kitab yang lengkap. Al-yawm, pada hari ni Tuhan kata akmaltu lakum dinakum. Aku lengkapkan bagi kamu din kamu. Din bukan agama, bahkan cara hidup kamu. Itu sebab kita kata Islam cara hidup. Pada hari ini Tuhan kata akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku lengkapkan bagi kamu din kamu, cara hidup kamu, komplit hari ini. Maknanya hari ini kalau kamu kata kamu nak pegang Islam, komplit lah. Kamu tahu dah nak merintah negeri macam mana. Kamu tahu dah nak buat sistem ekonomi macam mana. Kamu tahu dah ni pendidikan ni mesti diatur macam mana. Kamu tahu dah sistem masyarakat nak susun macam mana. Kamu tahu dah ni dia ada komplit dah. Quran, hadis, satu benda yang umum. Ulama-ulama dah detailkan pengajaran daripada Quran dan hadis ni. Kalau bab nikah kahwin, dia ada dalam fiqh ahwal syakhsiyah, dia kata. Ataupun orang panggil fiqh munakahat. Ada dah. Kalau bab undang-undang, ada dah dalam fiqh jinayah. Dalam undang-undang, jenayah dan sebagainya, ada bincang detail dah tentang benda ni. Kalau pendidikan, ada dah buku-buku yang dihasilkan yang nak menerangkan tentang kerangka sistem pendidikan yang dikehendaki. Ada semua dah. Persoalannya ialah, nak terima ke tak mau terima? Nak pakai ke tak mau? Yang tu aja. Kan? Kalau kita memilih untuk tak mau pakai, jawab depan Allah. Kalau kita memilih untuk nak pakai dan kita mengusahakan ke arah pemakaian undang-undang Islam yang syumul, kita selamat ketika kita dibicarakan di depan Allah. Cerita dia macam tu ya tuan-tuan. Tuhan kata, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Siapa berasa dia nak beriman, maka dia boleh beriman. Beriman tu maksudnya bukan semayang saja. Beriman maksudnya kita percaya semua hak ada dalam Quran ni lengkap dan kita guna semua. Siapa memilih untuk percaya Quran ni lengkap dan dia nak guna semua, falyu'min, maka dia boleh buat. Wa man syaa'a falyakfur. Siapa berasa dia nak engkar, nak kata tak sesuai, tak relevan dan sebagainya, maka dia boleh pilih untuk engkar. Di sana Allah Subhanahu wa taala menunggu kita. Dan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebagai orang Islam, saya pesan diri saya pesan dekat tuan-tuan semua, sebagai orang Islam, kita jangan pilih lain daripada Islam. Sebagai orang Islam, kita kena pilih Islam. Apapun, kalau berlaku pertembungan apapun, kita nak Islam. Kita selamat insya-Allah. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri taufik dan hidayah kepada kita semua dan kita tak gelencong daripada jalan Islam. Nah, wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-'Asr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.